KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Saya Nisa Ki akan menemani anda selama 1 jam ini. Kita nak belajar satu lagi subjek teras yang sungguh menarik dan best. Seperti apa yang kita suka nak ingatkan setiap hari, kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Sekiranya anda ada keperluan untuk keluar rumah, jangan lupa pakai pelitup muka, pakai dengan kemas dan betul. Sentiasa jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Sekiranya tak ada keperluan, duduklah di rumah. Adik-adik yang cuti sekolah tu duduk di rumah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga orang sekeliling kita dan jangan lupa daftar vaksin. Baiklah, Nisa nak ingatkan kepada anda semua. Hari ini satu lagi subjek yang sangat-sangat menarik di mana kalau dulu di sekolah mungkin ramai yang rasa macam susah je. Tapi betul ke susah? Jom sama-sama kita belajar. Jom kita berkenalan dengan guru ini. Kita tonton profil beliau. Agak-agaknya kan, berapa kebarangkalian untuk Nisa dapat nombor 6 setiap kali balin dadu? Kita cubalah. Macam mana ni? Berapa ya agak-agak kebarangkalian? Tak dapat juga nombor 6 ni. Hai Nisa, buat apa tu? Hai. Saya tengah balin dadu ni. Lepas tu saya tengah fikirlah berapa kebarangkalian untuk saya dapat nombor 6 setiap kali saya baling. Dah simple je Nisa. Ya. Benda ni sebenarnya kita akan terokei, kita akan belajar sekejap saja lagi. Itu dia yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kebarangkalian. Jadi jom kita persilakan Cikgu Amiruddin daripada SMK Puteri Ampang ataupun Mesra disapa. Cikgu Amir, apa khabar Cikgu? Terima kasih, semua khabar baik Nisa. Macam mana perasaan Cikgu hari ini? Okey, excited sebenarnya kita untuk terokei satu subjek daripada matematik tambahan ni. Mungkin anak-anak di luar sana terasa takut, gerung atau gemetar untuk belajar matematik tambahan, tapi jangan risau. Kita akan pastikan ini adalah subjek yang paling senang untuk kita fahami. Ya, baiklah. Saya sebenarnya nak jemput cikgu ke sini untuk kita sanitasi dahulu tangan kita, cikgu. Silakan. Boleh. Sementara dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal kita di sini, saya juga ya. Okey, baiklah. Nampaknya hari ini topik kita adalah di bawah subtopik kebarangkalian, iaitu pemboleh ubah rawak. Dan Cikgu Amir ada sebutkan tadi bahawasanya matematik tambahan ni tak perlu ditakutkan. Senang je sebenarnya. Yang penting beri perhatian. Saya tak seorang je, cikgu. Nampaknya saya nak kena ajak kawan-kawan saya juga. Nisa bersama dengan siapa tu? Saya bersama dengan kawan-kawan saya juga dari SMK Puteri Ampang. Jadi jom kita persilakan kawan-kawan kita. Hai semua. Hai, selamat pagi. Wah, semuanya ceria, tersenyum manis semuanya. Hai, saya nak berkenalan dengan mereka. Jom kita sama-sama berkenalan. Saya panggil Ruyen dahulu untuk perkenalkan diri. Silakan. Salam sejahtera, saya Hurayan dari SMK Puteri Ampang. Terima kasih. Hai. Kemudian kita ada Nurin Atikah. Silakan Nurin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Atikah. Saya dari SMK Puteri Ampang. Hai semua. Hai. Seterusnya, silakan Desya. Salam sejahtera. Nama saya Desya Deviki AP Damendra dari SMK Puteri Ampang. Hai semua. Salam sejahtera. Terima kasih. Seterusnya, silakan Ikmah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ikmah Naswa binti Dasrul dari SMK Puteri Ampang. Hai semua. Hai. Dan kita ada Izatul. Silakan Izatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izatul Hani binti Muzaffar Shah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang. Hai semua. Hai. Dan terakhir sekali kita ada Nabila. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabilah binti Anissa dari SMK Puteri Ampang. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Nampaknya mereka semua ni ceria, senyum je pagi-pagi ni. Walaupun dalam musim cuti persekolahan, tetap bersemangat untuk belajar. Yang di rumah pun kekal bersemangat dan fokus sepanjang 1 jam kita bersiaran. Baiklah, cikgu, saya nak tanya. Sebenarnya hari ini kita nak belajar apa? Pasal dadu ke? Bukan sebenarnya. Hari ini sebenarnya kita nak terokei satu subtopik daripada bab 5, iaitu taburan kebarangkalian, iaitu yang merupakan 5.1. Okey. Macam cikgu cakap tadi, anak-anak semua jangan rasa gemetar, jangan rasa takut, jangan rasa gerun
Okey, pertama set minda kita dan juga hati kita untuk kita belajar. Sediakan dari segi nota, catatan, pen, kalkulator semuanya untuk kita terokai satu saja tajuk hari ini, Nisa. Iaitu subtopiknya 5.1 iaitu merupakan pemboleh ubah rawak. Okey. Baiklah. Kalau saya di sekolah dulu, cikgu, saya selalu rasa susahnya lah matematik tambahan ni. Tapi sebenarnya tak susah pun kan? Tak susah pun sebenarnya. Ia bergantung pada diri kita. Kalau kita rasa susah, memang susahlah. Ya. Ibarat kita tengok air. Tak best lah itu, memang tak akan minum lah. Ya. Tapi kalau kita tengok, wow bestnya, menariklah Amat, kita akan buat sebenarnya. Betul tu. Jadi sebelum kita teruskan pelajaran kita, saya ada video khas yang ingin saya kongsikan. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Jumlah barang kalian bagi semua kesudahan bagi pemboleh ubah distrik. Yang pertama, ini membawa maksud apabila semua kebarang kalian bagi satu peristiwa ditotalkan atau dijumlahkan semuanya akan menjadi satu. Tempoh masa untuk menyiapkan suatu tugasan adalah pemboleh ubah rawak selanja. Hal ini kerana ia mempunyai nilai pemboleh ubah yang berada dalam suatu selang iaitu selang masa. Bilangan kali sebuah pasukan bola sepak menang dalam suatu pertandingan ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Kerana bilangan menang ini boleh dikira. Mungkin menang satu kali, mungkin dua kali, mungkin tak menang langsung. Sebab itulah kita panggil pemboleh ubah rawak diskrit. Itu dia perkongsian kawan-kawan kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Nampaknya Betul. mereka memahami apa yang kita akan belajar dan kita akan sama-sama fahamkan sekiranya ada yang di rumah tu ada yang tak faham ke macam mana ke, boleh bersedia dengan pen dan kertas untuk sama-sama kita belajar dan buat latihan. Sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali ke Teras di Didik TV KPM, di mana topik kita hari ini adalah kebarangkalian di bawah subjek matematik tambahan. Kita ada Cikgu Amir dan juga kawan-kawan saya dari SMK Puteri Ampang. Jadi kita pun tak nak buang masa. Saya nak tanya kawan-kawan di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh bagi Nisa double thumbs up macam ni. Ya, semua dah bersedia nampaknya Cikgu. Jadi jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, biasalah. Kalau kita selalu tahu, kalau kita berjalan, pergi jauh ke mana sekalipun tanpa hala tuju, mungkin boleh sesat jadinya. Betul tak? Betul. Ibaratnya kita belajar di atas lautan, kalau tanpa hala tuju, mungkin boleh kita sesat dekat laut. Betul. Sama juga dengan belajar. Okey, cikgu perlukan jelas terlebih dahulu apakah objektif dan juga hala tuju pembelajaran kita hari ini. Jadi, di sini cikgu paparkan 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama sekali adalah untuk kita menjelaskan maksud pemboleh ubah rawak. Yang kedua adalah untuk kita membandingkan dan juga membezakan di antara pemboleh ubah rawak diskrit dan juga pemboleh ubah rawak selanjar. Dan yang akhir sekali, di akhir siaran kita akan pastikan semua anak-anak dekat rumah sana akan faham berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita membina jadual dan juga melukis graf taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak diskrit. Jadi semua anak-anak dan juga Nisa dah jelas di mana hala tuju kita hari ini. Betul Cikgu. Okey, sejadinya ayo kita mulakan. Jom. Tapi seperti sedia maklum, Ya. semua orang, Nisa sendiri pernah dengar berkaitan dengan perkataan kebarangkalian. Betul, tak? Cikgu. Okey. Sebenarnya perkataan kebarangkalian ni kita pernah belajar di dalam subjek matematik masa tingkatan 4 Nisa. Betul. Iaitu dalam bab 9. Okey. Jadi sebelum itu ayo kita recall dulu Nisa. Apakah yang difahamkan? Apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian? Dengan aktiviti magic kebarangkalian. Magic Cikgu. Kita kan nak belajar matematik. Kita menyihirlah sikit pagi ni. Menyihir. Baik Cikgu. Ya. Boleh Cikgu. So, jadi macam mana? Apakah itu magic kebarangkalian? Pertama sekali cikgu akan paparkan 14 ikon yang akan dipaparkan yang melibatkan frontliner dan juga
kenderaan. Okey, so jadi yang ikon pertama adalah polis. POLIS. Okey. Seterusnya adalah pos. POS. Yang ketiga adalah bas. BAS. Nisa perasan tak? Kenapa cikgu mengeja ni? Itulah cikgu, saya pun tertanya-tanya ni apa sebenarnya yang cikgu nak kongsikan ni? Sebenarnya kenapa cikgu mengeja? Sebabnya kejap lagi sihir kebaran kalian kita sekejap lagi akan melibatkan aktiviti mengeja. Okey. Baik. Tak apa, kita tengok dulu apakah ikon lagi kita ada. Kita ada juga doktor. Kita ada juga guru. Baik. Okey. Kita ada lagi askar. Okey. Dan van, VAN. Dan akhir kita ada lagi iaitu farmasi. Kita juga ada adalah akhir sekali bomba. Baik. Jadi keseluruhan ikon ini Nisa, kita ada adalah 14 ikon. Andai katalah Nisa, Ya. okey. Andai kata kalau cikgu nak pick satu, nak ambil satu ikon pos. Agak-agak Nisa, apakah kebaran kalian untuk mendapatkan ikon pos tersebut? Nisa tahukah? Sekejap. Saya rasa kan satu, sebab saya nampak ada satu je gambar daripada 14. Ya, pandai Nisa. Wow. Okey, memang pandai Nisa. Memang betul, iaitu satu daripada 14. Sejadinya kebaran untuk mendapatkan pos adalah satu daripada 14. Okey. Andai kata kalau kita nak dapatkan kebaran untuk doktor, mungkin kita boleh tanya dekat Boleh. anak-anak dekat talian. Siapa nak cuba jawab? Okey, silakan Nurin. 3/14. Pandai Nurin. Betul. Betul Nurin. Tepat sekali. Iaitu 3/14. Dan andai katalah untuk kita dapatkan kebaran kalian polis. Okey, agak-agak berapa? Berapa? Siapa nak Siapa cuba? nak jawab? Okey, Ruyan, Silakan, teruskan. Ruyan. 2/14. Pandai Ruyan. Iaitu kita ada 2 polis per dengan jumlah semua iaitu 14. Juga bersama dengan 1/7 iaitu kita permudahkan. Ya. Okey. Jadi dekat sini mungkin salah seorang di antara anak-anak yang berada dalam talian untuk kongsikan apakah formula untuk kita dapatkan kebaran kalian. Adakah nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Okey, Izzatul. Silakan Izzatul. Okey, cara nak dapat kebaran kalian ialah bilangan ikon dibahagikan dengan bilangan jumlah ikon. Pandai Hani. Betul, tepat sekali. Iaitu kalau dari segi takrifan yang sebenarnya ada sebagaimana yang Hani bagi tahu tadi, iaitu kebaran kalian PP itu mewakili probability kebaran kalian. A itu adalah peristiwa A bersama dengan bilangan kesudahan peristiwa A kita bahagikan dengan ruang sampel yang kita ada. Okey. So jadi itu adalah kita sudah terokai, sudah kita recall balik dah apa yang dimasukkan dengan kebaran kalian. Ayo, ingat aktiviti kita tadi nak menyihir, betul tak Nisa? Betul. So jadi macam mana sihir kita nak buat hari ini? Macam mana ya? So jadinya sihir kita hari ini, cikgu nak semua anak-anak dekat luar sana, dekat rumah yang tengah berada dekat kaca TV masing-masing, termasuk Nisa sekali. Ya, boleh. Okey, Nisa sekali pun boleh pilih satu ikon yang menambah dekat hati. Tapi jangan bagi tahu dekat mak sebelah. Okey. Jangan bagi tahu kat jiran sebelah. Jangan bagi tahu kat cikgu. Baik. Apakah ikonnya? Nisa dah pilih? Dah, saya dah pilih. Okey, bagus. Andai katalah cikgu tunjuk dulu. Andai kata cikgu pilih adalah van. Okey. Jadi macam cikgu bagi tahu, kita akan buat aktiviti mengeja tadi kan? Okey. Kita akan mengeja mengikut pusingan arah jam. Okey. Okey. So kita akan mula dengan mengeja. Contohnya kita akan mula mengeja selepas ikon polis ini. Okey, iaitu V A N. Kita berhenti dekat doktor. Settle round pertama. Kita akan masuk pula round kedua. Okey, kita akan masuk pula round kedua, kita akan sambung lagi mengeja iaitu selepas doktor ini, iaitu kita akan eja pula doktor, iaitu D O K T O R. Doktor. Jadinya kita akan buat beberapa pusingan anak dekat rumah sana, okey. Apabila kita buat pusingan itu dan apabila kita tamat je, cikgu akan teka di mana tempat terakhir perhentian ikon semua. Tapi agak-agak Nisa kita nak buat 3 ke 4? 4 kali boleh Nisa? Boleh. 4 kali round. Okey, boleh? Okey, jom kita cuba. Okey. Pertama semua dah pilihkan ikon kan? Betul? Alright. Kita mulakan dengan pusingan pertama. Okey, boleh start mengeja. Okey. Sudah, Nisa? Sudah. Okey. Anak-anak semua dah sudah? Dah. Okey, kita masuk pula round kedua. Nisa boleh tunjuk dekat mana jalan-jalannya. Sambung lagi. Okey dah. Okey, sudah? Okey. Kita macam dah nampak je Nisa berhenti kat mana? Kita masuk lagi round ketiga. Okey. Okey dah. Sudah anak-anak? Sudah? Okey. Dan round yang terakhir. Kita akan masuk, kita sambung lagi round terakhir iaitu round keempat. Okey, dah. Sudah? Semua sudah?
Sudah ada di mana tempat perhentian terakhir? Dah ada? Okey. So, ayo biar cikgu teka. Di mana tempat Nisa dan juga anak-anak semua yang ada dekat rumah sana duduk sekarang? Okey. Boleh. Yang cikgu yakin, okey, bukan sebagai doktor. Betul Nisa? Betul. Dan cikgu yakin juga adalah bukan sebagai bomber. Sebab bomber ada satu je. Betul Nisa? Betul. Dan Nisa sekarang ini duduk di tempat sebagai seorang guru. Betul tak? Betul cikgu. Kejap, saya speechless. Ya. Macam mana ni? Ini adakah ini sebenarnya adalah satu kebetulan apa yang cikgu tembak, jawapan Nisa, ataupun ini adalah sebagai satu kebarangkalian. Jadi sebenarnya inilah adalah kita akan rungkaikan, kita akan terokai satu cabang daripada kebarangkalian, iaitu pemboleh ubah rawak pada hari ini. Baik. Oh, saya berdirilah bulu roma saya, cikgu. Betul pula jawapan cikgu. Magic tu terjadilah. Okey. Okey, jom cikgu. Alright, jom kita sambung lagi kepada pembelajaran kita hari ini. Dah standby. Okey. So jadinya seperti sedia maklum, kita takrifkan dulu apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah rawak. So jadi ikut tarifan pemboleh ubah rawak ialah suatu pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan oleh satu fenomena. Sebagai contoh tadi, Nisa tadi. Nisa tadi main lambung apa? Dadu. Betul. Itu merupakan satu fenomena. Juga yang mana, sebagai contohnya, okey, sebiji dadu adil dilambung sebanyak 4 kali. 1 kali lambung, 2 kali lambung, 3 kali lambung, 4 kali lambung. Dan X tu, pemboleh ubah rawak, adalah mewakili bilangan kali untuk mendapatkan nombor 6. Berapa kali kita boleh dapat nombor 6? Okey. Mungkinnya, okey, adalah tak dapat langsung. Malangnya nasib, lambung satu tak dapat, lambung kedua tak dapat. Okey, mungkin 1 kali dapat. Dan mungkin adalah 2 kali ataupun 3 kali, ataupun bernasib baiklah kita Nisa hari ni. Kita lambung 4 kali kita dapat. Jadinya pemboleh ubah rawak X itu kita boleh takrifkan. Kita boleh wakilkan dalam bentuk tata tanda set, iaitu X bersama dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, nampak tak semua anak-anak dekat rumah sana? Senang je kan? Okey. Tak apa, kita tengok pula contoh kedua. Tadi kita main dadu Nisa. Okey. Kita masuk pula permainan chess pula. Okey. Seorang pemain catur bermain sebanyak 5 kali. Okey. Tadi Nisa, kita dadu berapa kali? 4 kali. Jawapannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita main catur sebanyak 5 kali, agak-agak apa jawapan Nisa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pandai Nisa. Simple je kan? Matematik tambahan ni bukanlah susah sangat. Okey. So jadinya catur ini, okey, X itu mewakili bilangan kali menang. Okey. Mungkinnya macam Nisa cakap tu 0 sampai 5. Betul. Mungkin dia tak menang langsung. Okey, dia pun pergi lawan lagi sekali lagi, mungkin dia menang 1 kali saja. Alright. Mungkin adalah dia menang 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau pandailah sangatnya semua je dia menang. Okey. So jadinya X itu, pemboleh ubah rawak itu, kita boleh takrifkan dalam bentuk tata tanda set X bersamaan dengan 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Begitu sahaja Nisa. Baik. Nampak tak Nisa? Nampak, saya dah nampak bentuk macam mana nak kita tackle lah pemboleh ubah rawak ni. Ya, senang je sebenarnya. Betul tak Nisa? Okey, baik. Okey. So anak-anak rumah sana, kita terokai lebih sikit mendalam. Okey. So jadi kalau perhatikan, kita sudah settle objektif pembelajaran yang pertama, iaitu menjelaskan maksud pemboleh ubah rawak. Okey. Boleh kita sambung lagi ke kepada objektif kedua? Boleh, tak ada masalah. Seperti sedia maklum, objektif kedua adalah kita nak bandingkan apakah yang perbezaan di antara pemboleh ubah rawak diskrit dan juga pemboleh ubah rawak selanjar. Okey. So jom. Okey. So jadinya pemboleh ubah rawak ini kita boleh bahagikan kepada 2 anak-anak. Okey. Pertama sekali adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Okey. Yang kedua adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Okey. So jadinya apa yang dimaksudkan diskrit itu? Okey. Diskrit itu ialah Nisa, pemboleh ubah rawak yang boleh ataupun yang mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang. Maksudnya boleh dibilang 0, 1, 2, 3. Itu maksudnya boleh dibilang. Dan selalunya dalam bentuk sifar dan integer positif. Ataupun kita panggil finite number lah.
Alright. Yang mana berbanding pula dengan selanjar. Okey, kalau diskrit boleh bilang, selanjar pula agak-agak macam mana? Yang tak boleh dibilang. Pandai Nisa. Okey. Cikgu tak ajar pun dah tahu dah. Alamak, takut pula saya. So jadinya sama juga selanjar itu simple saja, iaitu pemboleh ubah rawak yang bukan dalam bentuk integer. Bukan masuk dalam bentuk integer ni, kalau tadi adalah integer 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bukan dalam bentuk integer ni macam 1.2, 1.3. Itu bukan dalam bentuk integer. Dan nilainya berada dalam selang. Maksud selang ni mungkin daripada 0 sampai ke 30. Itu maksudnya berada dalam selang. Okey. So semua dah nampak apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah rawak diskrit dan juga pemboleh ubah rawak selanjar. Okey. So ada tak kita tanya anak-anak kita dekat dalam talian, boleh ke Nisa? Boleh, tak ada masalah. Okey. Ada tak anak-anak di dalam talian nak kongsikan satu ataupun dua contoh berkaitan dengan pemboleh ubah rawak diskrit? Adakah nak kongsi dengan cikgu? Siapa boleh kongsikan? Silakan Nabila. Okey, silakan Nabila. Okay, contoh pemboleh ubah rawak diskrit. Contohnya dalam seminggu, bilangan hari hujan dalam seminggu. So kadang-kadang dalam seminggu sekali saja hujan atau mungkin tak hujan langsung. Betul. Pandai Nabila. Betul. Macam Nabila cakap tadi, mungkin tak hujan langsung, mungkin satu hari hujan, mungkin 2 hari hujan. Jadi angkanya tu kita boleh bilang. So jadinya di sini cikgu kongsikan contoh pemboleh ubah rawak diskrit yang lain lagi untuk kita nampakkan lagi pelbagai contoh fenomena yang ada atas bumi kita ini. Sebagai contohnya, bilangan telefon bimbit yang rosak. Alah, bulan lepas orang handphone cikgu rosak. Misal beli baru. Okay. So jadi bilangan telefon bimbit yang rosak. Mungkin tak rosak langsung. Mungkin rosak satu kali, satu rosak, mungkin 2 rosak, 3 rosak. Jadi kita boleh bilang. Betul. Okay. Sebagai contoh lagi yang diskrit, bilangan lelaki dalam sebuah keluarga. Kita ada 8 adik-beradik. Okey, mungkin tak ada langsung lelaki, semua perempuan. Okey, mungkin satu orang lelaki, mungkin 2 orang lelaki. Maksudnya kita boleh bilang. Okey, itu adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, kita masuk pula kepada pemboleh ubah rawak selanjar. Adakah anak-anak yang berada dalam talian nak kongsikan contoh? Siapa nak kongsikan contoh? Okey, Okey, Ikmah, teruskan. Contoh pemboleh ubah rawak selanjar ialah tempoh masa untuk menyiapkan suatu tugasan. Kerana tempoh masa itu berada dalam selang masa. Okey, bagus. Pandai dia bagi. Dia bagi pasal tugasan kerja. Semua anak-anak saya ni, okey, biasa cikgu percaya semua anak-anak kat rumah sana sentiasa siapkan kerja dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh cikgu kat sekolah. Bagus. Contoh yang baik untuk semua. Bagus, Ikmah. Okey, so sebagai contoh lainlah berkaitan dengan pemboleh ubah rawak selanjar ini. Sebagai contohnya, berat haiwan dalam zoo negara. Agak-agak haiwan apa ada dalam zoo negara ni, Sah? Ada zirafah. Oi, berat. Macam-macam ada. Ular pun ada, betul. Macam-macam ada. Mikroorganisma pun ada. Betul. Ada macam-macam lah. So, jadi kita bercakap pasal berat. Berat tu mungkin mikroorganisma adalah 0.0001 kilogram. Mungkin sangat kecil sangat. Ada juga macam Nisa cakap tadi, zirafah. Mungkin dalam beberapa ratus kilogram ke. Jadinya berat itu adalah berada dalam selang. Jadi bermula daripada 0 sampai ke contohnya adalah 1000 kilogram. Bila dalam selang, jadi itu adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Selanjar, baik. Okey. Sebagai contoh lain, tinggi murid dalam sebuah sekolah. Okey, tinggi Nisa berapa? 160 cm, cikgu. Tanpa kasut tumit tinggi. Cikgu rendah sikit, 150 cm je. Oi, Nisa lagi tinggi, tak apa, murah rezeki. Okey, sebagai contohnya tinggi murid lah di sekolah. Okey, murid kita 150 cm mungkin ke 160 cm. Apabila dalam selang kelas, apabila dalam selang tinggi itu, jadinya ini adalah pemboleh ubah rawak apa, Nisa? Pemboleh ubah rawak selanjar, cikgu. Ya, pandai Nisa. Okey, so itu adalah 2 contoh. Ada banyak lagi sebenarnya fenomena yang lain yang ada dekat luar sana. Baik. Okey. So jadinya Nisa, objektif kita yang kedua adalah untuk kita bandingkan dan juga bezakan berkaitan dengan pemboleh ubah rawak diskrit dan juga selanjar. Kita dah settle ke belum, Nisa? Kita dah boleh tanda right dekat situ. Pandai, betul. Sebenarnya kita sudah settle untuk objektif yang kedua. Baik. Senang tak, Nisa, sebenarnya? Setakat ni senang. Saya tertanya-tanya sepanjang saya belajar daripada awal tadi, macam mana masa sekolah dulu saya boleh tak faham, tergaru-garu kepala. Mungkin dulu tak beri perhatian dengan betul-betul. Kod maaf ya, cikgu. Okey, baiklah. Kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini ke Teras Didik TV KPM.
TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Amir dan kawan-kawan saya dari SMK Puteri Ampang. Tadi kita dah tik objektif yang kedua dan kita akan pergi kepada objektif yang ketiga. Silakan Cikgu Amir. Betul tu Nisa. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Nisa tadi, kita akan sambung kepada objektif yang ketiga, iaitu bagaimana cara untuk kita membina jadual dan juga melukiskan graf. Ini adalah part yang susah lah sikit, tapi tak adalah susah. Okey, kalau tengok jadi Nisa akan nampaklah simple je sebenarnya. Okey, ayo kita teruskan Jom. Okey. So jadinya kita mulakan dengan contoh. Okey. Contoh yang pertama. Okey. Sebagai contoh, andai katalah tadi kita nak main dadu dan main catur. Ini kita main benda lain pula. Kita ambil barang pula Nisa. Ambil barang. Baik. Andai katanya dalam satu kotak tu ada 3 biji gula-gula, okey, dan juga ada 4 paket biskut. Maksud totalnya berapa Nisa? Ada 7. Ada 7, pandai. So jadinya satu item dikeluarkan. Daripada 7 itu kita ambil satu item. Okey. Then kita kembalikan semula sebelum item kedua dikeluarkan. Maksudnya tadi kita ada 7, kita ambil satu, kita tengok, oh benda ini kita dapat. Lepas tu kita masuk balik. Agak-agak berapa lagi yang ada dalam tu? Masih 7. Pandai, betul. Ngam. Iaitu masih lagi 7. Okey. So jadi proses ini diulangi sebanyak 2 kali. Tak payah banyak. Tadi 4 kali, 5 kali. Ni kita buat 2 kali je. Baik. Ambil, tengok, letak balik, ambil pula. 2 kali saja. Okey. So jadinya pemboleh ubah rawak X, okey, mewakili bilangan kali gula-gula dikeluarkan. Daripada kotak itu, senaraikan semua pemboleh ubah rawak X ni. Apakah nilai yang mungkin bagi X? Bagi X. Baik. Okey. Jadi kita mula simple saja. Kita boleh mulakan dengan cara buat peta pokok. Okey. Andai kata kita cabut pertama, mungkin kita boleh dapat gula-gula. Ya. Mungkin kita bukan dapat gula-gula, iaitu biskut. Okey. Kita itu cabutan pertama, kita masuk balik Nisa. Lepas tu kita cabut lagi yang kedua. Okey. Benda sama juga. Yang kedua itu kalau kita dah dapat gula-gula, mungkin juga kita cabutan kedua kita dapat gula-gula lagi. Ya. Mungkin kita dapat adalah biskut. Sama juga di sini, kalau pertama tadi kita dapat biskut, mungkin kita akan dapat gula-gula ataupun biskut juga. Biskut. Okey. Alright. Jadinya, apakah kesudahan sampel yang kita ada? So, jadinya adalah sampel kita ada adalah GG. Gula-gula. Nampak tak caranya? Gula-gula. Okey. Yang kedua adalah GB. Gula, biskut. Yang ketiga adalah BG, iaitu gula, biskut, gula-gula. Okey. Dan yang akhir sekali adalah biskut, BB. Okey, nampak semua? Simple je kan? Tapi soalan kita adalah untuk kita senaraikan nilai yang mungkin bagi X. Apakah itu X? Kita tengok soalan kita balik. Apa X tu? Dia kata X itu adalah bilangan kali untuk dapat sebiji gula-gula. Huruf G tu. Okey. Kalau kat sini berapa kali kita ada huruf G tu Nisa? 2. Ya, jadinya 2. Okey. So GB gula-gula berapa kali? 1. 1 kali. BG gula-gula? 1 kali juga. 1 kali. Dan BB? Tak ada. Tak ada gula langsung. Jadi kosong. Alright. So jadi nilai X itu adalah, kita boleh cakapkan dia adalah ditarifkan dalam bentuk tanda set adalah X sama dengan 0, 1 ataupun 2. Itu sahaja. Okey, nampak Nisa? Saya rasa saya macam dah nampak corak untuk mendapatkan kebarangkalian mengikut soalan tersebut. Baik. Diharap di rumah pun mengikuti sama-sama ya. Jom. Baik. Okey. Kita sambunglah contoh kedua lebih mendalam sikitlah. Baik. Okey. So sebagai contohlah, menerangkan dan juga mewakilkan taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak diskrit dalam jadual dan juga graf. Ini objektif yang ketiga kita. Okey. So jadi taburan kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawak diskrit ialah suatu jadual ataupun graf. Okey, yang mengaitkan setiap kesudahan daripada suatu eksperimen dengan kebarangkalian kesudahan itu berlaku. Andai katalah, okey, pada amnya jika X itu mewakili pemboleh ubah rawak adalah, maka kalau PX ini macam tadi cakap, P itu apa? Probability. Jadi PX ini mewakili kebarangkalian X berlaku.
Okey. So, PX equal to R adalah pula mewakili apa? Mewakili adalah kebarangkalian bagi suatu nilai tertentu R berlaku. Okey. Tak apa, kita tengok contoh baru kita akan nampak dengan simple je benda ni. Okey. So, akan contoh je. Kita tengok contoh yang kedua ni, Sah. Okey. Tadi kita ambil barang, ini kita kembali pula main dadu. Baik. Dadu lagi. Okey. Sebiji dadu dilambungkan 2 kali. 1 kali, 2 kali. Okey. X mewakili nilai nombor 2. Nisa tadi cari nombor 6 kan? Ya. Ini kita letak nombor 2. Boleh Nisa? Boleh. Okey. Anda kata untuk dapatkan nombor 2, soalannya pertama dia kata lukis gambar rajah pokok yang kita buat tadi. Yang kedua adalah senaraikan semua nilai X. 01 tadi. Betul. Okey. Yang ketiga adalah senaraikan taburan kebarangkalian. Ini adalah benda yang baru sikit kita nak masuk. Okey. Daripada kebarangkalian yang kita dapatkan itu, kita akan lukis graf. Okey, nampak soalannya? Okey. Kita tengok, kita selesaikan dulu soalan yang pertama, itu soalan A. Iaitu untuk lukis gambar rajah pokok. Betul. Okey. So, jadinya pertama sekali, okey, anda kata kita lambung pertama, okey, mungkin kita dapat nombor 2, D. Okey. Mungkin juga kita tak dapat nombor 2. Okey. Jadi kebarangkalian, okey, nombor 2 dekat dadu tu Nisa ada berapa? Ada 1 je, cikgu. Ada 1. Okey, kalau 1 saja, ada berapa semua permukaan dekat dadu tu? Ada 6. Ada 6. Jadi berapa kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2? 1/6. Pandai Nisa. Nisa memang pandai sebenarnya. Okey, jadi kebarangkaliannya adalah untuk dapat nombor 2 adalah 1/6. Jadi kalau bukan nombor 2, ada berapa yang bukan nombor 2 kat dadu tu? Ada 5. Betul, ada 5. 5 daripada 6. 6. So bukan nombor 2 adalah 5/6. Okey. Itu adalah lambungan pertama. Kita ulang lagi. Kita lambung sekali lagi anak-anak. Okey, kita lambung sekali lagi. Kita dapat juga benda yang sama, mungkin nombor 2 ataupun bukan nombor 2. Kebarangkalian dia masih lagi sama. 1/6 dan juga 5/6. Begitu juga dekat bahagian bawah tu. Okey. So, jadinya kesudahan dia Nisa. Okey. Mungkin kita boleh tanya dekat anak-anak dekat dalam talian lah. Boleh. Agak siapa nak tolong jawab dekat cikgu, apakah kesudahan yang ada dekat sini? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu cikgu boleh? Desha boleh Desha? Silakan Okey. Desha. Alright, Desha boleh bantu. Apakah kebarangkalian ataupun kesudahan yang kita ada dekat sini Desha? DD, Betul. DB, Betul. BD Betul. dan BB. Pandai Desha. Semua anak-anak cikgu ni ngam lah. Memang betul-betul menjadi. Okey. Sebenarnya pertama adalah kita ada DD. Ikut ini saja. Okey. Yang kedua adalah DB. Okey. Dan yang ketiga adalah BD. Dan yang keempat adalah BB. Iaitu bukan nombor 2, bukan nombor 2. Alright. Itu sahajalah kesudahan yang kita ada. So, jadi nampak tak soalan yang pertama tu Nisa? Kita dah selesaikan itu, kita lukis gambar rajah pokok. Dah settle. Okey? Boleh kita sambung kepada soalan kedua? Baik, silakan cikgu. Soalan B pula dia kata senaraikan nilai X. Okey. X tu apa benda? Kita kena tengok balik. X itu adalah kebarangkalian nombor 2 muncul. Kalau sini Nisa dah boleh nampak dah ni. Berapa kali nombor 2 muncul, betul tak? Betul. So, okey. Tak apa, kita tengok dekat slide seterusnya. Okey. So, jadinya kalau DD berapa kali dia muncul tu Nisa? 2 kali. 2 kali. Kalau DB berapa kali? 1 kali, cikgu. 1 kali, pandai. Kalau BD? 1 kali juga. Pandai. Kalau BB? Tak ada kali. Ngam, tak ada kali. Okey. Betul. So jadinya dekat sini kalau kita perhatikan apakah nilai yang mungkin bagi X itu adalah kita boleh takrifkan dalam bentuk tata tanda set iaitu 0 kali, 1 kali, 2 kali. Simple saja. Betul tak? Okey. Betul. Okey. So, jadi kita pergi pula kepada soalan yang C iaitu benda baru sikit yang cikgu bagi tahu tadi iaitu kita nak masuk berkaitan dengan taburan kebarangkalian. Nah, kita nak cari apakah kebarangkalian bagi setiap situasi itu. Okey, bagi setiap nilai X. Okey. Sejadinya cikgu bawalah maklumat daripada soalan A. Kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2 1/6. Okey. Kebarangkalian untuk dapat bukan nombor 2 iaitu 5/6. 5/6. So jadinya itu maklumat daripada A. Okey. Cikgu bawa lagi maklumat daripada soalan B iaitu kesudahan yang kita ada X sama dengan 2 kali nombor 2. Okey. 1 dan juga 0. Ini maklumat yang kita buat tadi. Okey. Soalan C pula ni kita adalah nak cari taburan kebarangkalian. Okey. Dengar ya anak-anak. Okey. Kita ada beberapa kes. Okey. Yang mana pertama kebarangkalian X sama dengan 2. Okey. Kalau perhatikan gambar rajah
table yang kita buat sini, berapa kali yang kita ada X sama dengan 2, Nisa? 4 kali. 4 kali. 2, Nisa. X sama dengan 2. Iaitu kita ada 1 kali je. 1 kali. 1 kali je. Ini berkali pertama baru Nisa salah. Tak apa. Kita ada 1 kali saja 2. Okey, iaitu X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Kita ada 1 kali saja. That's why apakah X sama dengan 2 tu? Iaitu kebarangkalian bagi untuk dapatkan nombor 2 dan nombor 2. Apabila cikgu sebut perkataan dan. Okey, anak-anak pernah belajar matematik iaitu bab kebarangkalian. Kalau dan ini, okey, mewakili untuk operasi apa? Siapa dekat dalam talian nak bantu cikgu? Operasi apa? Operasi apa kalau kita sebut dan? Okey, Hani, boleh? Izzatul, silakan. Izzatah Hani. Darab. Pandai. Ngamlah sebenarnya pada cikgu ni. Okey, iaitu mewakili operasi darab. Okey. Jadi kita kena darabkan untuk kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2. Kena darabkan untuk kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2. Kita ada 2 tadi lambungan, betul tak? Okey. So jadi berapa kebarangkalian untuk dapat nombor 2? That's why cikgu bawa soalan A tadi. Okey, iaitu 1/6 darab dengan berapakah kebarangkalian untuk dapat nombor 2? 1/6 juga? Ya, 1/6 juga. Jadi kita darab saja 1 darab 1 dapat 1, 6 darab 6, 36. Juga bersama dengan 0.03. Inilah kebarangkalian X sama dengan 2. Nampak tak Nisa? Okey. Simple je kan? Itu ingat, tapi cikgu cakap kita ada beberapa situasi. X sama dengan 2, kita ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Kita cari pula yang kedua. Sebabnya dia kata nak senaraikan taburan kebarangkalian bagi semua. X sama dengan 2, X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Kita kena cari semua itu. Baik. So jadi kita cari pula X sama dengan 1. Dekat sini Nisa, kita ada berapa kali 1 tu? 2 kali. Ya, betul. Iaitu untuk DB, D dan B, atau B dan D. Kalau kita cakap tadi dan adalah operasinya darab. Okey. Kalau atau agak-agak operasinya apa Nisa? Bahagi. No. Tambah. Ya, betul. Iaitu melibatkan operasi tambah. Kalau dan tadi adalah darab. Kalau atau adalah operasi tambah. Okey. Sejadinya adalah operasi kat sini adalah operasi tambah. Situasi pertama tadi adalah untuk kes yang pertama ini DB atau tambah untuk B dan D. Okey. So kita carilah kebarangkalian dulu. Okey. Sejadinya pertama adalah kebarangkalian untuk nombor 2 darab dengan bukan nombor 2 iaitu 5/6. Settle untuk DB. Atau tambah okey. Kebarangkalian untuk bukan nombor 2 iaitu 5/6 darab dengan kebarangkalian nombor 2 iaitu 1/6. Pandai Nisa. So jadi yang ni operasi ni tekan kalkulator je. Kita ada teknologi kan? Betul. Tak payah nak congak-congak. Ambil kalkulator, tekan je terus je Nisa. Kita akan dapat jawapannya 10/36. Juga kita perkecilkan sikit dia bersama dengan 5/18. Betul Nisa. Ataupun dalam perpuluhannya adalah 0.28. Okey, nampak tak Nisa? Okey. Ingat, kita tadi nak cari kebarangkalian untuk berapa? 1 sahaja ke 2 sahaja ke? Semua kan? Okey. Jadi yang mana lagi kita tak cari? Yang kosong cikgu. Betul Nisa. Iaitu kita tak cari lagi apakah kebarangkalian bagi X sama dengan 0. X sama dengan 0 ada berapa kali tu 0? 1 kali. Ya, iaitu apa benda? B dan B. Betul. Iaitu kita kena cari apakah kebarangkalian untuk mendapatkan bukan nombor 2 dan bukan nombor 2. Apabila cikgu sebut dan tadi, apa operasinya Nisa? Darab cikgu. Ya, pandai. So jadinya X sama dengan 0 iaitu P kebarangkalian bukan nombor 2 dan juga bukan nombor 2. Okey. So jadi bukan nombor 2 5/6. Ya. Okey. Dan darab 5/6. 5 darab 5 25, 6 darab 6 36. Okey. So ia juga bersama dengan 0.69. Jadi kita dah settle dah. Soalan C. Semua kebarangkalian dah ada dah. X sama 2 dah. X sama dengan 1 sudah. X sama dengan 0 pun sudah. Settle lah soalan ini. Senang tak Nisa?
Sebenarnya senang kalau kita betul-betul mengikuti, kalau kita rajin buat latihan dan kalau salah jangan malu. Tak apa, gelakkan je diri kalau salah dan tanya apa yang betulnya dengan cikgu. Jangan malu untuk kita mengulang kaji dan belajar dengan cikgu atau dengan kawan-kawan kita. Betul tak cikgu? Betul. Sebenarnya anak-anak semua pun jangan terasa segan untuk melakukan kesalahan. Betul. Semua orang melakukan kesalahan. Betul tak? Okey. Tapi di dalam kita melakukan kesalahan sebenarnya kita belajar satu perkara yang sangat penting. Apa dia, cikgu? Iaitu kita belajar dari segi pengajaran. Cikgu percaya tadi mungkin kita tersilap langkah ke tersilap sebut ke, untuk next time kita tak akan buat dah kesalahan tu. Betul tak? Sama juga dengan belajar. Anak-anak dekat rumah sana jangan rasa takut. Tak naklah buat emek, buka je. Alah, mengantuk terus tidur. Jangan. Okey, belajar dulu. Tak fahamlah cikgu, tanya dengan kawan-kawan, tanya dengan cikgu-cikgu. Simple sahaja konsepnya. Okey? Boleh kita sambung soalan D, Nisa? Jom cikgu. Anak-anak boleh standby? Okey, ready semua. Okey, soalan D pula. Okey, iaitu ini cikgu jadualkan dia. Okey, yang mana X sama dengan 0. Okey. 1, 2 iaitu ini nilai kebarangkalian yang pertama. Okey. X sama 0, X sama dengan 1 dan ini adalah X sama dengan 2. Okey, soalan D pula, apa pula dia tanya? Seterusnya. Ingat tadi. Kita nak sebenarnya objektif kita nak lukis graf. Ini sebenarnya objektif yang kita paling utama yang dalam untuk yang ketiga ini, iaitu kita lukis graf bagi taburan kebarangkalian. Jadi cikgu bawa maklumat yang kita dapat daripada C, iaitu kebarangkalian yang kita cari tadi. X sama dengan 0, kebarangkalian X sama 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Betul, Nisa. So, jadi ini cikgu bawa. Okey. Yang ni adalah bersama dengan 0.03. Yang ni bersama dengan 0.29. Okey. Yang ni bersama dengan 0.0. Sorry, 69 iaitu 28. Ini 28. Okey, ini 0.69. Okey, dalam perpuluhannya. Okey. So jadinya pertama nak buat graf seperti biasalah, kena ada graf lah. Betul. Okey. Kalau dekat atas graf ni biasa Nisa dulu buat letak apa? Garis paksi X dan Y. Pandai. Okey, betul. Iaitu kita kena buat paksi lah. Paksi X dan juga paksi Y. Okey. Dekat paksi X ni kita akan letak apa? Iaitu kita akan letak adalah R. Iaitu nombor 0, 1, 2. Yang mana di paksi Y pula adalah kita akan letak adalah kebarangkalian. Iaitu X sama dengan R kebarangkalian. Okey. So jadinya kita pertama sekali kita akan masuk dulu skala. Di paksi X adalah 0, 1 dan juga 2. Kenapa kita berhenti 2? Nak sambung lagi tak sebab tapi kita ada kat sini sampai 2. Sampai 2 saja. Betul. Okey. Dan sama juga di paksi Y kita letak skala iaitu 0, 0.2, 0.4, 0.6 dan 0.8. Untuk skala ini ia bergantung kepada nilai yang kita ada. Okey? Alright. So jadi kita plot sajalah, simple je. Sebab kita dah ada pun nombor tu cikgu kan? Betul, Nisa. Okey, 0 untuk X sama dengan 0. Nilai dia adalah 0.69. Jadi kita plot. Dapat grafnya. Simple kan? Betul. Okey. Kalau untuk 1 berapa nilainya? 0.28. So, terus dapat 28. Begitu saja. Dan yang terakhir sekali, X sama dengan 2. Nilai dia 0.03. Dekat sini. So, siap. Settle saja. Macam tu je? Ya, macam itu saja. Okey. Saya masih terpana melihat betapa mudahnya matematik tambahan ini sebenarnya. Okey, baik. Alright. So, settle saja. Okey. Nisa nak tengok satu contoh lagi ke macam mana? Saya rasa saya kena berhenti seketika. Banyak yang saya perlu hadam. Saya kira kawan-kawan saya ni semua masih okey ya? Okey, mereka masih okey. Kita akan berhenti seketika, jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Sebentar tadi, daripada awal tadi kita dah belajar macam mana kita nak jelaskan maksud berkenaan dengan pemboleh ubah rawak dan kita dah belajar macam mana nak banding, bezakan pemboleh ubah rawak yang diskrit dengan selanjar dan kita telah mencapai objektif ketiga kita iaitu untuk melukiskan graf, kita buat jadual dan kita telah buat latihan bersama-sama. Mungkin Cikgu Amir boleh tunjukkan contoh bentuk soalan yang ada lah untuk mata pelajaran kebarangkalian ini. Silakan. Boleh, tak ada masalah. Okey, seperti sedia maklum lah macam Nisa cakap, kita dah settle dah 3 objektif sebenarnya. Okey, yang ni cikgu mungkin boleh kongsikan adalah contoh soalan lain yang mungkin dia boleh tanya. Kalau nak ikutkan cikgu sampai ke malam tak habis. Ya, betul. Tapi tak apa, kita tunjukkan saja contoh. Okey, macam mana antara bentuk-bentuk soalan yang lain lagi dia tanya. Okey, tadi kita main dadu. Okey, ini sebagai contohnya kita main pusing roda pula. Kita pusing roda impian. Okey. Soal contoh benda yang sama saja, stepnya sama saja. Iaitu pertama sekali adalah jadual. Iaitu kita pertama kena buat adalah peta pokok. Peta pokok. Okey, yang ini dia lambung dia pusing 3 kali. Jadi pertama saya tekan peta pokok dan juga dapatkan kebarangkaliannya macam kita buat tadi. Okey. Lepas tu yang kedua adalah kita akan senaraikan semua kesudahan yang kita ada macam kita guna cara tadi. Y, GY dan seterusnya. Okey. Jadi lepas tu kita cari kebarangkaliannya. Iaitu Y dan Y. Kalau dan apa Nisa? Darab. Pandai. So, jadi kita darablah 1/4 darab dengan 1/4 darab dengan 1/4 dan seterusnya. Ya, kita akan dapatlah kebarangkaliannya 1/4. Sama juga dengan YYG. Iaitu 1/4, okey. YY iaitu 1/4 lagi darab 1/4 darab dengan G iaitu 3/4. Dapatlah nilai seterusnya. Begitu sama juga dengan bawah sana. Baik. Simple je. Okey. Dan X = R. Okey. Iaitu apakah nilai kita? Itu kita nak cari Y tadi. Iaitu kita ada 3Y kat sini. Okey, X kita adalah kita nak cari Y. Iaitu yellow. Then yang kedua adalah 2, ada 2 3 kali. And then 1 3 kali. Then tak ada langsung Y. DG kosong. Dan settle situ, kita buat adalah cari kebarangkalian bagi setiap nilai X. X sama dengan kosong. Kira-kira tadi cikgu. Kira macam tadi. X sama kosong dapat, X sama dengan 1 dapat. Ingat, atau adalah operasi tambah. So, dapat jawapannya. X sama 1. X sama dengan 2 pun sama. Last sekali adalah X sama dengan 3 pun sama. Okey. Alright. So kita jadualkan ia. X sama dengan 0, 1, 2 dan 3. Kita nak lukis graf kan? Kita kena ada nilai X sama dengan 0, 1, 2, 3 dah ada. Dan kita nak cari kebarangkalian untuk paksi Y pun dah ada. Okey. So jadinya seperti biasalah graf macam Nisa cakap tadi, lukis plot paksi X dan Y. Paksi X apa tadi bawah? R. Pandai. Paksi Y apa? Kebarangkalian. Pandai Nisa. So jadinya masukkanlah nilai 0, 1, 2. Tadi kita berhenti 2, yang ni 3. Sampai 3. Sebab kita ada 3 nilai X tu. So jadi sampai 3. Paksi Y kebarangkalian kita masukkan. Jadi kita plot untuk X sama dengan 0. Dapat pertama 0.4219. Plot untuk X sama dengan 1. Pun sama. Nilai yang sama. Okey. X sama dengan 2. Pun sama. Okay. Dan akhir sekali adalah X sama dengan 3 dekat situ. Kita plot. Okay. So settle saja. Ya. Stepnya sama je sebenarnya Nisa, tapi bentuk-bentuk soalan saja yang boleh dia pelbagaikan untuk kita. Baiklah. Nampaknya cikgu kan, macam cikgu cakap tadilah, kalau kita teruskan berbincang ni sampai malam pun tak habis. Tapi sebenarnya kita pun dah tiba di penghujung rancangan, cikgu. Alah, dah nak habis rupanya kita Nisa. Dah nak habis rupanya. Jadi saya nak kawan-kawan kita ni semua fokus je ada tadi yang menjawab soalan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Amir dan juga kawan-kawan saya dari SMK Puteri Ampang. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan daripada apa yang kita telah pelajari pada hari ini iaitu pemboleh ubah rawak. Okey. Betul. Mungkin kalau nak cikgu rasa macam anak-anak dalam talian excited lah. Macam proaktif hari ini. Boleh ke Nisa kalau kita minta anak-anak yang buat rumusan hari ini? Boleh, tak ada masalah. Siapa nak bantu cikgu untuk buat rumusan? Silakan. Okey, Izzat Hani. Okey, semangat. Okey, boleh. Okey, apa yang saya pelajari hari ini ialah pertama, saya dapat jelaskan maksud pemboleh ubah rawak. Dan yang kedua, saya dapat membezakan antara pemboleh ubah rawak diskrit dengan pemboleh ubah rawak selanjar. Dan yang ketiga, saya dapat tahu cara untuk membina jadual dan lukis graf taburan kebarangkalian untuk pemboleh ubah rawak diskrit. Baik, terima kasih. Dan itu telah menjelaskan bahawa objektif kita daripada awal tadi telah pun dicapai dengan baik. Diharapkan yang di rumah pun telah mengikuti dengan baik apa yang kita pelajari pada hari ini dan tuliskan tips dan juga nota yang telah dikongsikan. Saya nak tanya mungkin dengan Desya. Desya, awak rasa sebenarnya topik ini senang atau tidak?
Kalau buat banyak latihan dan senang. Kalau buat banyak latihan itu salah satu kunci ya cikgu. Ya, Kalau betul. matematik ni buat banyak latihan je kan. Betul. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada cikgu Amir ataupun cikgu Amiruddin Razali dari SMK Puteri Ampang dan juga kawan-kawan saya di sini yang kita ada Ruyan, kita ada Nurin, kita ada Desya, kita ada Ikmah, Izzatul dan juga Nabila. Terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang setiap hari teras bersiaran 8 pagi hingga 10 pagi. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Most of the students assume that Advanced is a killer subject and difficult to score, but actually it's not. Learning Advanced with full of passion and interest is an important fact to succeed in Advanced. Practice makes perfect. Do more exercises in this subject to be excellent. Throw away all your fears. Don't give up. Keep trying. You will achieve. All the best. Good luck. Saya harap semua calon akan menjaga kesihatan kerana badan yang sihat datangnya daripada otak yang cerdas, dapatkan tidur yang cukup supaya dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di rumah dengan cemerlang. Jadi apabila kita badan kita sihat, tempat belajar kita tenang dan kondisi, insya-Allah ilmu akan dapatkan. Didik TV KPM